Assalamualaikum, kembali lagi kita ke dalam episod Hoi Podcast. Dah lama dah tak keluar episod yang baru. Kita ada tetamu iaitu Luqman di sebelah kanan aku ni, dan aku Jasmi Muazzin. Hari ni kita nak sembang sikit lah pasal satu projek baru yang Luqman terlibat, iaitu muzik video, official muzik video perjalanan daripada Adiwangsa Sukma. Adiwangsa Sukma. Yes. So sebelum kita pergi further about the music video tu, aku nak kau kenalkan dirilah kepada audience kita dan para pendengar kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Luqman Hakim, nickname Luq. Gitu. So saya ni berasal daripada Johor. And then kita orang punya projek ni under Pusat Kebudayaan USIM. Apa kaitan Pusat Kebudayaan dan MV ni dan kau student di Pusat Kebudayaan ke ataupun macam mana? Cerita pasal Pusat Kebudayaan ni, seperti yang kita tahu secara generalnya, Pusat Kebudayaan adalah tempat, orang kata platform yang disediakan oleh USIM sendiri. And then saya rasa setiap U pun ada juga Pusat Kebudayaan dia kan. Setiap U pun ada juga Pusat Kebudayaan dia. Apa yang ada dekat Pusat Kebudayaan? Belajar apa? Soalan. Okay. So dalam Pusat Kebudayaan USIM ni ada 3 kelab besar. Yang pertama adalah KPPS, Kelab Pengurusan Persembahan Seni. And then ada kelab Penerbitan Media Kreatif. And then kelab Media dan Kesahawanan Seni. So tapi yang kita orang ni adalah tim monomedia sendiri adalah bawah KPPS, iaitu Kelab Pengurusan dan Persembahan Seni. Okay. Bila dah sebut pasal monomedia, ya, Monomedia production, production korang lah. Ya, betul. Consist of student juga. Student juga. So okay, siapa Adiwangsa Sukma pula? Pening lah aku. Adiwangsa Sukma. Okay, dia macam ni sebenarnya ceritanya. Adiwangsa Sukma ni adalah orang kata nama pena bagi pengarah kita orang. Pengarah Pusat Kebudayaan sendiri. Nama sebenarnya adalah Encik Ismail Ahmed. So Adiwangsa Sukma stage name untuk dia berkarya dan sebagainya lah. Ya, betul. So lagu perjalanan ini adalah lagu dia sendiri, dia buat sendiri lah. Ya, dia buat sendiri, dia tulis sendiri. Tulis sendiri, dia yang create lirik and dia yang create lagu tu sendiri. Faham. Perjalanan Adiwangsa Sukma ni diberi kepada tim monomedia untuk sukseskan buat MV dia lah. So boleh tak cerita sikit sejarah MV lagu ni sendirilah? Nak start dari mana tu? Start dari penulisan ke ataupun start projek ni dijalankan? Mungkin daripada sejarah macam mana tercipta, kalau kau tahu. Okay, untuk long short story dia, lagu Perjalanan ni dia dah lama dah tulis, daripada 2014 tak silap. 2014 Adiwangsa menulis sendiri lagu tu. Dan dia sendiri pernah cerita yang dia dah melalui pelbagai banyak kali naik turun untuk cek dengan rakan-rakan artis dia lah, tanya tentang pendapat lagu ni macam mana. And then ada juga sebahagian orang yang menolak lagu ni sebenarnya. Menolak maksudnya apa? Tak nak bekerjasama ke ataupun tak nak publish kan? Dia cakap macam lagu ni macam kurang. Kurang sebab asalnya kalau ikutkan cerita Adiwangsa Sukma ni, asalnya dia bukan penyanyi, tapi adalah dia seorang puisi, seorang pemisi. Faham. Pemisi. Tapi dia cuba untuk create sebuah lagu berdasarkan puisi. And then first lagu Perjalanan ni dikeluarkan adalah pada 2021 di Spotify bahawa under Sufi Studio. And then tu adalah official lagu tanpa official music video. Pada tahun bila dia release di semua platform digital tu? Tahun 2021. Di Spotify, di so YouTube. After 2 years baru buat MV dia dah. Baru untuk buat MV lah. Wow. So MV sekarang dah ada di mana? Kalau korang tengok MV tu, korang boleh tengok, korang boleh singgah ke channel Sufi Studio. Then korang boleh tengok, boleh search lagu Perjalanan by Adiwangsa Sukma. So macam mana
penerimaan audience dan sekarang dah berapa views dan sebagainya? Alhamdulillah, dan views sekarang mencecah 6.4k views. Bagi aku lah, aku rasa Pusat Kebudayaan USIM kot yang produce benda tu. Ya betul, Pusat Kebudayaan USIM, betul. Jadi macam 6.4k orang kata quite tinggi lah sebenarnya kan. Mendapat sambutan sebenarnya. So nak dibandingkan dengan kita produce lagu bawah under Pusat Kebudayaan USIM. And then kita tak sama dengan platform dengan lagu-lagu lain yang ada mainstream lah. Mainstream dia ada team production dia sendiri. Ada orang kata betul. Aku faham tu. Bila kau sebut pasal dia punya sejarah tu, nak producekan lagu pun mengambil masa yang lama. 2014 lagi dah ni kan, dah tulis. Dan terpaksa keluarkan dulu lagu. MV pun lepas 2 tahun. Kat situ pun dah nampak dah actually struggle is real lah kat situ untuk berkarya kan, untuk berkarya. So back to the topic, music video perjalanan daripada Adiwangsa Sukma. Pelibatan kau dalam monomedia dan dalam pelibatan kau dalam projek tu macam mana? Macam biasalah, kita kan student, so bila bawah pusat student lah. Oh, student. Student lah. Kita student sebenarnya. So ni produk student lah. Ya betul. Produk student. Okay. Under USIM. Wow. Okay, macam kita biasa dulu abang pun pernah belajar kat you kan, kita memang akan ada organisasi sendiri kan. Starting pada badan pelajar semua. Tapi yang specialnya Pusat Kebudayaan ni, dia bukan badan pelajar, tapi Pusat Kebudayaan USIM itu sendiri. Dia stand alone, Pusat Kebudayaan sendiri. And then dalam Pusat Kebudayaan tu kita ada kelab-kelab besar. And then saya adalah antara kumpulan, macam saya cakap awal tadi kan, saya adalah kumpulan bawah KPPS, Kelab Pengurusan Persembahan Seni. Okay, dalam kelab pengurusan dan persembahan seni tu ada banyak kelab. Starting pada kelab penyanyi, orang kata DK, ada penari, and then ada yang bermain cak lempor, yang musician semua kumpul kat situ. Dan terselit satu tim iaitu Monomedia selaku tim dokumentasi yang cover lah. Yang bahagian media, yang ambil fotografer, yang videografer semua. So dokumentasi korang adalah berkaitan dengan media lah, gambar dan video. Dan korang buat MV. Ya betul. Power. Cuba kau share sikit apa yang kau dapat as a student bila buat projek macam ni. Dan aku rasa macam besar, dia macam proper punya. Dia bukan macam cowboy punya production kan. Maksudnya ada orang handle ni, ada orang handle ni. So apa pengalaman kau? Jujur lah, secara jujurnya saya sendiri tak pernah terekspos dengan production team yang macam tu. Seriously, macam tak terbayang pun boleh buat MV sebenarnya kan. Sebab kita sebelum ni macam kita buat rakam video biasa, apa-apa event yang Pusat Kebudayaan keluarkan, dia hantar tim kita untuk pergi dokumentasi, buat video, buat kata untuk kita post kat IG lah. Tapi tak pernah terbayang boleh create MV. Tak pernah tahu pun yang kita boleh sampai ke level ni. Macam wow lah, cukup wow lah sebenarnya. So somehow bagus lah inisiatif yang Pusat Kebudayaan tu buat sendiri. Betul sebenarnya. Memang bagus gila. Sebab dia macam ni, awal-awal tu macam kita orang sendiri tak yakin macam MV macam serius lah. So kita orang bayangkan macam buat MV biasa, rakam biasa macam kita orang biasa buat kan. Lepas tu dengan berkat tenaga pengajar yang Pusat Kebudayaan USIM sendiri bagi kat kita orang kan. So macam benda tu satu benda yang bagus lah. So maksudnya Pusat Kebudayaan USIM memberi tugas kepada student, tapi dia tak lepas tangan jugalah kepada student kan. Dia sediakan jugalah macam kau sebut tadi, ada tenaga pengajar involved dalam projek tu. Betul. Bagi guideline lah. Dia bagi guideline, dia ada guide lah setiap benda kita buat. Lepas tu setiap role yang ada dalam team ni, setiap orang dalam team ni dia ada role dia masing-masing. Macam saya sendiri, saya handle bahagian technical. And then ada kawan saya sendiri, Hazim, dia handle dia sebagai shooter. Dan Anas sebagai assistant director. And then ada lagi tim-tim lain sebagai MUA, ada yang PM, talent manager. Semua tu lah. Okay, so untuk engkau sendiri secara personal, kau sebut tadi kau involved dalam technical kan. So apa yang kau dapat
Shout out to team Pixel Distribution sebab sudi untuk bagi sponsor lah. Kita orang gunakan kamera apa? Semestinya nak tahu kan, kamera C500 by Canon Cinema kan. Kita guna Cinema sebenarnya. Kau dapat pegang Cinema dalam aku sendiri pun masa student tak pakai tak pernah pakai tak pernah sentuh. Apa pengalaman kau bila dapat handle? Just sebab kita sebelum ni guna kamera biasa kan, tapi bila sampai kat tangan tu guna kamera Cinema tu macam mana nak handle ni macam kamera Cinema yang kita macam macam mana dengan button banyak tepi tu dengan besar gedabak punya kita nak pegang macam wow. Tak apa, kita ambil masa untuk study and then kita pun ada cikgu yang ajar ajar satu-satu. Guna ni macam ni. Lens kita guna mana satu, untuk shot ni kita guna mana satu, lens mana wide ke ataupun medium shot ataupun close up kita guna. And then yang bestnya dekat kamera ni dia ada default. Aku kata ada default sendiri. ND filter. Aku kata built-in ND filter. ND filter dalam dia punya body sendiri. So kita orang guna kamera biasa, guna crop body, guna full frame ke, kita memang akan beli yang kata external punya ND filter kan untuk setting sebab kita shoot tu memang bawah terik cahaya matahari lah. Walaupun tengok dekat MV tu nampak macam biasa kan. Nampak macam suasana tenang tapi tak, sebenarnya panas sebenarnya. Faham. Okay, macam mana student luar nak join? Student luar nak join? I mean student Nusim lah. Student Nusim nak join Monomedia ni macam mana? Sebenarnya tim Monomedia ni satu tim yang eksklusif namanya. Okay. Dia kita tak sendiri semua orang yang boleh masuk lah. Bukan semua orang boleh masuk lah. Kena interview dulu, kena ada kriteria yang kita orang set, yang kita orang standardkan untuk join tim ni. Sebab tu task-task yang dapat pun bukan calang-calang. Ya betul. Kita dapat task pun contoh macam esok nak kena buat poster atau esok kena buat video. So malam tu juga kita orang kena start work macam tu. Faham. So lagi satu memang kita memerlukan komitmen yang tinggi lah sebenarnya. Faham. Masa aku dekat universiti aku rasa aku tak ada peluang yang seperti mana korang dapat dekat USIM ni lah. And as a student aku kena cari aku punya jalan sendiri untuk ada portfolio MV tu lah, stuff like that. Dan kau masa student pun dah ada involve dalam pembikinan MV tu sendiri. Pusat kebudayaan tu sendiri dah invest something dekat korang. Apa harapan kau dengan Monomedia ni selaku ketua kumpulan Monomedia? Okay, harapan harap Monomedia ni sendiri dapat pergi lebih jauh lagi, go further. Walaupun saya dah habis zaman kat situ, tapi harapnya pelapis lepas ni adik-adik yang baru masuk nanti diorang dapat buat yang lebih lagi baik. So maksudnya bukan jangan sama kita orang, tapi buat yang lebih baik, lagi better daripada kita orang. So maksudnya kau mengharapkan Monomedia ni akan kekal. Ya betul, kita mengharapkan dia kekal lah dalam pusat budaya itu sendiri. So it's a besar tanggungjawab tu kan. Tu lah. And korang pun maybe lepas dah grad ke apa semua, maybe kena mencurahkan bakti balik lah. Kena mencurahkan bakti balik. Macam sekarang dah ada pelapis ke? Kita baru je tarik pelapis-pelapis, cari pelapis-pelapis untuk kita sumbangkan idea balik kat diorang, kita ajar balik diorang untuk diorang sama-sama ikut dengan kita orang. Okay, so for the last word, boleh promote kan kat mana, maybe boleh promote Monomedia sendiri, kat mana nak follow Monomedia dan macam mana nak dengar MV perjalanan. Okay, korang boleh follow IG Monomedia, The Monomedia _ ini adalah IG kita orang. And then yang orang nak edit orang edit, kena edit. Okay, lepas tu kalau korang nak tonton MV perjalanan, korang boleh singgah ke channel YouTube Sufi Studio. Search je perjalanan by Adi Bangsa Sumah, semua dekat situ. And then kita orang juga ada dekat stream platform, dekat Spotify, KKBox, semua stream lah. Banyak benda nak sebut pun banyak kan. So korang cari je. Okay, so terima kasih kepada Luke, wakil daripada Monomedia, sudi datang. Akan banyak lagi episod Hoi Podcast yang kita akan keluarkan lah, insyaAllah. So doakan kita untuk terus produce.
Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe Mono Media sekali. Mono Media. Assalamualaikum. Bye. Bye.